Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada hari yang penuh keberkatan ini. Lebih-lebih lagi pada tarikh hari ini bersamaan dengan tarikh dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita ini akan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya apabila kita mengingatkan akan peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak kita wajib membesarkan Nabi kita yang kita sayangi semua. Begitu juga apabila kita menyebutkan untuk membesarkan Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah di antara kita semua ini jangan lupa untuk membanyakkan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan para sahabatnya, yang mana mereka itu juga sentiasalah mencintai akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam usaha mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat kita membesarkan juga kepada syariatnya dan membesarkan juga kepada ilmu dan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kita lakukan sepanjang tempoh kita menuntut ilmu ini adalah merupakan mengikut akan jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah dan Rasul setiap waktu dan setiap ketika berada pada hati kita sekalian, insya-Allah. Baik. Saya mohon maaf kerana pagi ini agak terlewat sedikit saya dapat memulakan. Pagi ini ada 6 orang pemuda-pemuda dari Sabah awal pagi sudah pun menziarahi saya kerana berhajat untuk saya mendoakan kepada projek mereka hendak menubuhkan sekolah menengah Islam ataupun tunas Islam Semiti Al-Hafiz di kota Kinabalu. Dan saya berkesempatan untuk memberi beberapa nasihat dan juga pandangan saya berhubung dengan kerja-kerja dakwah dan pendidikan di negeri Sabah kepada pemuda-pemuda yang merupakan penggiat-penggiat dan pejuang-pejuang pendidikan Islam di bumi Sabah, di mana mereka baru saja meninggalkan tempat saya untuk meneruskan perjalanan mereka ke negeri Perlis. Baik, kita sambung kuliah kita daripada kitab Mutiara Minhajul Abidin pada muka surat 82. Tes tengok suara. Ada suara, tolong jawab sekejap. Ada Ustaz, boleh dengar. Baik, alhamdulillah. Ya. Saya tutup balik ya. Okey, baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pasal kedua, dalam kita nak membicarakan menjaga anggota zahir tubuh badan supaya terpelihara daripada segala maksiat. Dalam masa yang sama, tujuan kita adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, yakni dapat meninggalkan segala dosa-dosa dan mengekalkan ataupun istiqamah di dalam taat kita kepada Allah sebagai tanda untuk kita menyatakan dan untuk melahirkan ubudiyah penghambaan kita kepada Allah, dan supaya perjalanan ibadat kita berjalan lancar sehingga ibadat kita diterima oleh Allah. Maka pada hari ini kita nak membicarakan berhubung dengan anggota yang kedua
yang wajib kita menitik beratkan penjagaannya supaya tidak jatuh kita kepada dosa-dosa. Baik. Kedua, menjaga. Pada minggu yang lalu kita telah membicarakan berhubung dengan menjaga mata. Maka telinga pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga kita ini, kiri kanan yang ada kepada kita ini adalah bertujuan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Apakah kebaikan telinga pada dunia kita? Maka dengan ada telinga ini dan sistem pendengaran kita, maka kita akan faham apa yang kita dengar. Maknanya dengan telinga ini Allah memberi nikmat kepada kita, kita dapat merasa keseronokan dalam mendengar benda-benda yang menjadi kebajikan kepada kita. Apakah pula kebaikan di sisi akhirat? Ya, dengan Allah ciptakan telinga ini, maka dengan telinga ini kita dapat mendengar akan ilmu manfaat yang bersumberkan daripada kalamullah, yakni Quran, Al-Quran kitab Allah, dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kitab-kitab karangan ulama-ulama kita. Maka sudah tentulah apabila telinga anggota ini Allah jadikan kepada kita sebagai satu kebaikan untuk kita bagi dunia dan akhirat kita, maka wajiblah kita mensyukuri Allah kerana memberikan kepada kita telinga dan menjagakan telinga kita sehingga pendengaran kita ini baik bagi manfaat kita. Bagaimanakah cara kita nak mensyukuri Allah dengan anggota telinga ini? Maknanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, peliharalah telinga kita daripada mendengar segala yang haram ataupun mendengar perkara-perkara yang sia-sia yang boleh menyebabkan kita terjerumus kepada perkara-perkara kebinasaan. Baik, mari kita baca satu persatu supaya kita dapat menjaga anggota telinga ini dengan baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hendaklah seseorang itu menjaga telinganya daripada keburukan dan berlebih-lebihan. Makna menjaga telinga daripada keburukan, maknanya peliharalah telinga daripada mendengar perkataan-perkataan yang keji-keji, yang tidak. Dan berlebih-lebihan maknanya jaga telinga kita dengar benda-benda sia-sia yang tidak memberi faedah. Kerana apa? Kerana kata Imam Ghazali, masa kita itu jangan kita rugikan. Yang kedua, dengan kita mendengar benda-benda yang tidak memberi faedah itu, maka perkara ini akan dituntut oleh Allah pemeriksaannya di hari akhirat nanti. Maka malulah di sisi Allah bahawa kita, kalau kita ini suka mendengar benda yang sia-sia, maka di hari akhirat nanti diperdengarkan apa kesukaan kita. Maka malulah kepada perhimpunan yang ramai bahawa kita jenis orang-orang yang suka kepada benda-benda sia-sia. Ia ini maknanya hendaklah kita berjaga telinga kita ini disebabkan dua perkara. Pertama, telinga menyertai keburukan mulut. Apa maksud telinga menyertai keburukan mulut? Yakni yang mendengar dan yang bercakap berkongsi dari segi mendapat dosa dan pahala. Tukang dengar pun dapat habuan juga. Kalaulah kata-kata itu perkataan yang tumpang mendengar bahagian daripada percakapan orang yang tidak elok tadi. Sebab itu
jaga sungguh berhati-hati menjaga telinga kita. Jangan mendengar daripada perkara-perkara yang tidak elok. Yang kedua, ia membawa was-was dan lintasan ke dalam hati. Mana dia? Maknanya, apa yang kita dengar itu, dia akan memberikan daripada telinga itu kepahaman, dan kepahaman tadi dia masuk dan terlintas ke dalam hati kita. Sebab itu, baiklah mendengar benda-benda yang baik. Dan jangan mendengar benda-benda yang berkaitan dengan orang lain. Kerana hati akan jadi sibuk dan hati akan jadi tidak tenteram dengan apa-apa yang kita dengar tadi. Semua yang kita dengar akan mempengaruhi akal dan hati. Jadi, akal mula berfikir, akal mula mencari asbab, akal akan mencari jalan-jalan. Maka akal disibukkan dengan perkara yang tak bagus. Akal disibukkan dengan urusan yang tak patut pada diri kita. Kerana akal ini sepatutnya sentiasa memikirkan tentang perkara-perkara yang baik dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan yang baik antara kita dengan makhluk dan serta berbakti kita pada agama Allah. Patutnya akal kita sentiasa berkisar pada perkara-perkara itu. Bukan akal kita sentiasa berkisar pada masalah-masalah yang tak patut kita libatkan diri kerana ia mengsia-siakan dan menjadikan akal itu tumpul ataupun akal itu tidak bergerak kepada perkara yang sebenar. Lalu ia mempengaruhi seluruh perbuatan. Sebagaimana yang kita telah huraikan selama ini. Apabila terlintas dalam hati kita dan hati kita itu pula terlibat dengan fikiran akal, maka ia akan mempengaruhi perbuatan kita, yakni menimbulkan kesibukan kepada anggota-anggota lain. Yang bermula daripada mana? Daripada mendengar perkataan-perkataan tidak elok atau perkataan-perkataan sia-sia, maka perbuatan pun akan mengikut akan kesibukan yang kita dengar tadi. Telinga ialah pintu kepada pengetahuan dan pengetahuan ialah asas kepada perbuatan. Kita kena ingat, telinga ini adalah pintu kepada pengetahuan dan pengetahuan pula merupakan asas kepada perbuatan. Apabila kita simpan telinga kita mendengarkan kepada kebajikan, maka anggota-anggota lain akan bertindak melakukan kebajikan. Begitulah sebaliknya supaya kita terhindar daripada perbuatan dan tindakan yang tidak elok ataupun yang sia-sia yang didengar yang terlekat di hati. Sebab daripada hati ia akan mempengaruhi tindakan tubuh seperti mana mula daripada mulut, kemudian telinga dan sebagainya. Jadi menjaga telinga ini, bila kita menjaga telinga dari haram, menjaga telinga daripada mendengar yang sia-sia, maka hati kita dapat rehat daripada kesibukan, daripada was-was yang tidak berfaedah kepada akal kita, daripada tubuh kita. Kerana kata-kata yang kita dengar adalah seperti makanan. Kata Imam Al-Ghazali. Kata-kata yang kita dengar di telinga kita umpama seperti makanan. Kerana apa? Kerana satu, kalau makanan dia membawa manfaat dan dia boleh membawa kebajikan atau penawar bagi tubuh. Begitu juga dengan apa yang kita dengar. Maka yang kita dengar ini ada yang boleh menjadi manfaat kepada kita jika kita dengar itu merupakan kalam-kalam daripada Al-Quran, kalam Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalam-kalam ulama dan menjadi penawar kepada hati kita. Tetapi ada kala pula apa perkataan yang kita dengar itu umpama makanan juga yang boleh mendatangkan mudarat ataupun menjadi racun. Ya.
Ini tanya doktor, dia tahulah ni. Ya. Jadi kadang-kadang kita makan benda yang tak elok, dia jadi mudarat pada tubuh dan dia jadi menjadi racun pula. Begitulah apa yang kita dengar. Kalau kita tak jaga telinga kita ini, dia menjadi mudarat kepada kita dan menjadi racun. Malah kesan kata-kata, kata ulama, kesan daripada perkataan yang kita dengar ini, dia tersimpan dalam hati kita lebih lama berbanding dengan apa yang tersimpan dalam perut kita dari segi makanan. Makanan bila masuk dalam perut kita, kalau kita dah tidur, dia akan hilanglah. Ya, ataupun kalau dia masuk dalam perut kita, sehari dua, kita membuangkannya, selesai dah. Tapi apa yang kita dengar, apa yang kita simpan dari pendengaran ini kadang-kadang membawa kepada akhir hayat. Dendamnya, ingatannya, was-wasnya, berbagai-bagai. Sehingga kadang-kadang menyebabkan perkelahian daripada punca mendengar kalam yang tidak elok itu. Sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Yang membawa maksud sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Ya. Baik. Itu huraian kita berhubung dengan menjaga telinga. Apabila kita menjaga telinga dengan baik, insya-Allah kita dapat menghindarkan daripada dosa dan daripada alpa dan lalai. Mudah-mudahan dengan menjaga telinga kita ini, ya sebagaimana Allah suruh kita jaga, maka kita akan menjadi daripada kalangan orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang memeliharakan dosa dan mengekalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok anggota yang lain pula yang dituntut untuk kita menjaga kalau kita nak menjadi orang yang bertakwa, supaya perjalanan ibadat kita akan lancar, supaya kita menjadi orang yang diterima oleh Allah pada amalan-amalan dan sebagainya. Pasal yang ketiga, menjaga lidah. Baik, sebelum itu kita tengok apakah tujuan Allah menjadikan lidah pada mulut kita. Tidak lain dan tidak bukan apa yang Allah jadikan ini ada hikmah kebaikannya. Maka hikmah daripada kebaikan ini ada dua. Satu kebaikan dunia, yang kedua kebaikan akhirat. Apakah kebaikan dunia yang diberikan oleh Allah daripada penciptaan lidah kita ini? Sudah tentulah dengan lidah ini kita dapat berkata-kata yang memberi manfaat kepada kebanyakan kita dan memberi kebaikan kepada orang lain. Dengan kita dapat berkata-kata, kita boleh mengajar orang dengan ilmu. Kita boleh menasihat anak-anak kita melalui perkataan. Kita dapat juga dengan perkataan kita dapat, ini dalam hal dunia ini, kita dapat berakad, berjual beli, akad sewa dan sebagainya dalam hukum-hukum Islam. Manakala dari segi akhirat, apa yang kita dapat faedah daripada kitab dan daripada lidah, iaitu faedah dapat membaca Al-Quran, dapat membaca kitab-kitab hadis, dapat membaca dan mengajarkan ilmu, dapat membaca semua zikir-zikir, dapat menanyakan soalan kepada guru-guru, dapat kita membaca tulisan-tulisan yang manfaat, dapat kita suruh kepada
dakwah amal ma'ruf dan nahi mungkar, dapat juga kita memberi nasihat, dapat juga kita mendamaikan orang yang bergaduh atau berkelahi. Semua itu tuntutan agama, maka dapat kita laksanakan melalui lidah yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Baik, bagaimanakah cara kita nak mensyukuri Allah dengan anugerah lidah ini? Maka kata Imam Ghazali, jagalah daripada lidah berkata sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti jaga lidah jangan bercakap dusta ataupun jangan bercakap bohong. Jaga lidah jangan mengumpat, kerana mengumpat itu dosa besar. Jangan menggunakan lidah untuk mungkir janji apabila berjanji. Jangan menggunakan lidah untuk bertengkar. Jangan menggunakan lidah untuk mencaci. Jangan menggunakan untuk adu domba, yakni mempelaga-pelaga orang supaya bergaduh. Jangan pula menggunakan lidah bagi bersaksi dengan saksi palsu. Kerana benda ini semua merosakkan diri hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, cara kita nak bersyukur kepada Allah dengan anugerah lidah ini, jagalah daripada perkara yang boleh merosakkan agama kita sendiri. Maka berkatalah musannif hafizahullah ta'ala, hendaklah seorang hamba itu menjaga mulutnya. Bila kata mulutnya, jaga lidahnya. Kerana ia lidah merupakan anggota yang paling banyak membawa kepada kerosakan. Ingat, dalam banyak-banyak anggota zahir, anggota lidahlah yang paling banyak membawa kerosakan dan membawa fitnah dan permusuhan. Oleh kerana anggota lidah ini banyak membawa kerosakan, fitnah dan permusuhan, naklah kita wajib menjaga lidah dengan bersungguh-sungguh dan memeliharanya. Caranya, jangan banyak bercakap, kerana banyak bercakap takut terkeluar benda yang haram, takut terkeluar benda yang kotor, takut terkeluar benda-benda yang menyakiti hati orang ataupun menyebabkan berlakunya dosa. Maka ulama-ulama kita kata, kawallah lidahmu dengan tembok dan juga dengan dinding-dinding umpama yang ada di dalam mulut. Kawal lidah dengan gigi yang Tuhan bagi. Kuncikan apabila dia galak untuk berkata-kata. Ya, gigi merupakan sangkar kepada lidah. Kerana lidah itu kebanyakan hukama mengatakan umpama singa yang garang. Apabila dia garang, lidah ini akan mengeluarkan berbagai-bagai tomahan segera kepada menerkam kepada musuhnya. Maka kunci dia dalam sangkar, yakni dengan gigi yang ada, supaya tidaklah menerkam, ya, kerana kita menjaga dengan apa orang kata sangkar yang kukuh. Baik. Ada 5 usul bagi menjaga lidah. Mari kita tengok macam manakah punca-punca atau perkara penting untuk menjaga lidah kita. Pertama, untuk menjaga anggota tubuh yang lain. Kita jaga anggota lidah sebab nak jaga anggota tubuh yang lain. Kenapa? Kerana ungkapan atau perkataan lidah memberi pengaruh kepada anggota tubuh insan, tubuh manusia. Banyak perkataan yang buruk boleh mengundangkan permusuhan, lalu mudaratkan diri insan. Jadi berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa katanya? Katanya, berpagi-pagi berpesanlah seluruh anggota kepada lidah kita. Tangan pesan kat lidah, kaki pesan kat lidah, lagi mata pesan kat lidah. Apa pesannya?
luruskan perkataanmu lidah. Kalau kamu bengkok, maka kami juga akan bengkok setiap hari. Maknanya lidah ini bahaya. Apabila lidah berkata-kata ikut sesuka hati, dia akan memberikan kesebukan kepada anggota-anggota yang lain. Maka kata hukama, kalau tidak mau pecah muka, kalau tidak mau rosak tubuh, jagalah lidah kamu. Lidah umpama tajam lidah umpama parang yang tajam. Ya, kalau dia sekali libas, maknanya lidah ini keluarkan perkataan, dia melukakan kepada orang lain, yang luka itu lebih lama daripada luka terkena pisau yang tajam. Kerana luka daripada perkataan singgah di hati seseorang, dia menimbulkan dendam, dia menimbulkan perkelahian. Kan kadang-kadang akibat daripada silap perkataan membawa kepada peperangan yang boleh berlaku di antara satu-satu negara akibat daripada perkataan yang tidak cermat daripada pemimpin-pemimpin sebuah negara terhadap negara yang lain. Begitu jugalah dalam hubungan kita sesama makhluk ini. Maka jagalah lidah kerana dia memberi impak, dia memberi kesan buruk kepada permusuhan, kepada mudaratkan diri insan itu. Mari kita dengar apa perkataan daripada Malik bin Dinar radhiyallahu anhu apabila ia melihat kepada dirinya, apabila berlaku keras hati kepada dirinya. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, dia melihat pada dirinya bila ada keras hati, nasihat pun tak makan ini. Dan dia dapati bahawa badannya jadi malas dan juga kadang-kadang terhalang rezeki pada hari-hari tertentu. Maka lihatlah, kata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, lihatlah, mungkin engkau telah bercakap perkara yang tidak memberi faedah kepada diri engkau sehingga terhalang rezeki bagi engkau, sehingga tidak datang nasihat yang baik untuk diri engkau, maka tidak datang taufik daripada Allah. Maka sebab itu dia memberi kesan daripada percakapan yang tidak elok kepada kekuatan tubuh, yakni tidak mendapat bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usul menjaga lidah untuk menjaga waktu. Ini kerana ramai orang mensia-siakan waktunya dengan bicara yang tidak perlu. Ramai orang mensia-sia waktu dengan bercakap yang tidak memberi faedah. Bahkan bicara yang haram. Kadang-kadang bukan takat bicara yang tak faedah, kadang-kadang bicara yang haram. Maka kesan dia sia-sialah waktu. Bila sia-sia waktu akan menyesal nanti di hari akhirat. Bukan sekadar dia sia-sia waktu, malah yang memberi kesannya iaitu akan dihisapkan setiap patah perkataan yang sia-sia itu di khalayak ramai di hadapan Allah Rabbul Jalil. Maka pada hari itu sebesar-besar aiblah orang yang suka mensia-siakan waktu dengan percakapan yang tidak berfaedah, lebih-lebih lagi yang haram dalam perbicaraannya. Yang ketiga, untuk menjaga amal ibadat. Kita dituntut jaga lidah supaya dapat kita menjaga amal ibadat ataupun amal soleh agar tidak rosak. Ini kerana antara bencana lidah adalah umpatan yang susah untuk selamat daripadanya jika berbicara. Yakni ini kerana lidah membawa bencana, yakni jatuh di dalam mengumpat apabila banyak bercakap.
Bila banyak bercakap, dia akan sentuh orang lain. Dia akan sentuh perkara-perkara melibatkan orang-orang lain. Maka dia akan terjatuh di dalam dosa mengumpat. Umpatan, yakni mengumpat, akan menyebabkan pahala amal ibadat berpindah kepada orang yang diumpati. Maknanya, macam kita sebut, Imam Hasan Al-Basri pernah menghantar satu setalam buah kurma kepada orang yang mengumpatnya, kerana kata Hasan Al-Basri, dia telah mendapatkan banyak pahala daripada umpatan hamba itu, maka aku berterima kasih kerana suka mengumpat aku. Kerana apa? Berpindahlah amal ibadat kepada orang yang kita umpati. Maka cara selamat, yakni selamat daripada amal ibadat, ialah dengan membanyakkan berdiam diri. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kasura laghatuhu kasura sakhtuhu, yakni barang siapa banyak perkataannya, maka banyaklah silapnya, dan barang yang siapa banyak silapnya, ditakuti banyak dosanya. Baik, terusnya muka surat 84. Keempat, ya, mengapa perlu kita jaga akan lidah kita? Keempat, untuk mendapat kesejahteraan di dunia. Kesejahteraan ini maknanya keselamatan. Ya, sebab apa? Silap cakap, maka tidak selamat, tidak sejahtera. Berkata seorang ulama sufi yang terkenal, Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, jangan kamu bercakap dengan lidahmu perkara yang akan mematah gigimu. Boleh faham ya? Jangan kamu bercakap dengan lidahmu perkara yang akan mematahkan gigimu. Cari pasal cakap tentang orang lain mai tumbuk, patah gigi. Punca di mana? Di lidah. Ya. Orang yang kurang bicaranya. Tapi masalah kita ni jadi beginilah. Kalau kurang bercakap, orang duduk keliling-keliling kata, bisu kot. Mereka kata pula. Padahal kurang bercakap itu adalah tuntutan agama. Adalah kebaikan. Jadi orang yang kurang bicaranya, kurang musuhnya. Itu ya. Sebab apa? Bila dia kekang lidah yang kita sebutkan tadi, bila dia lepaskan lidah ini umpama kita kata singa yang ganas. Dia akan menerkam. Dia tak kira siapa. Itu bahaya dia. Maka pagarlah lidah kita dengan apa kita kata, pagarlah lidah kita dengan sangkarnya, yakni dengan giginya. Ya. Dikatakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, kerana nak menjaga daripada mulutnya banyak bercakap, dia telah menyimpankan di dalam mulut ini satu batu yang menyebabkan dia tidak banyak keluar perkataannya. Menjaga sentiasalah mulutnya. Sebab itulah ya perhatian yang diberikan ya kepada lidah, takut keluar perkataan yang tidak taat. Sebab kata ulama ada 3 jenis perkataan daripada yang keluar daripada lidah. Pertama, perkataan itu menjadi taat. Maka yang perkataan yang baik-baik menjadi taat, maka di situ dijanjikan pahala oleh Allah. Yang kedua, dari perkataan jadi maksiat, yakni terkeluar benda-benda yang haram, maka dari situ dijanjikan seksa oleh Allah. Yang ketiga, dari perkataan itu keluar perkataan-perkataan yang harus, yakni yang tidak haram dan tidak, maknanya dia halal dan tidak haram, tapi sia-sia pula, kosong. Bila kosong, malulah kepada siapa? Malulah kepada malaikat kiraman katibin yang mencatatkan perkataan kita setiap hari sehingga
Dua-dua malaikat ini sentiasa mentohmahkan diri orang yang bercakap kosong itu. Nak tulis pahala pun tak ada apa, ni kosong saja. Ya. Yang kedua, yang perkataan yang sia-sia ini akan diperdengarkan pada hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan didengarkan oleh khalayak ramai ketika semua orang dalam keadaan takut berhadapan dengan mahkamah Rabbul Jalil, yakni perhitungan keputusan Allah terhadap suatu, maka pada hari itu didengarkan perkataan yang tidak elok dan sia-sia. Maka sebab itulah dituntut kita untuk mengelokkannya, kurangkanlah bercakap daripada perkataan yang sia-sia. Bahkan dia kata, untuk kelima, untuk mendapat kesejahteraan di akhirat, di mana bicara itu sama ada haram ataupun dibenarkan. Sama ada perkataan itu haram. Haram sudah tentu dijanjikan dosa. Ataupun perkataan dibenarkan harus, tapi sia-sia. Bicara yang haram akan dihukum. Sedangkan bicara perkataan yang dibenarkan akan disoal di akhirat kelak. Jadi lebih baiklah kita bercakap daripada perkataan yang baik-baik dan tidak sia-sia. Sebab kita dah baca di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, tentang ciri-ciri orang-orang beriman yang paling cermelang, di antaranya wallazinahum anil lagwi mu'ridun, yakni orang-orang yang menjaga akan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi nak jadi orang yang beriman yang betul-betul berjaya, ya, yang mana Allah janji kepada mereka syurga, jagalah perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ya, jangan jatuh kepada membuat sesuatu atau berkata sesuatu yang sia-sia. Bahkan kesan daripada berbicara dengan perkataan yang dibenarkan. Apa dia kesan dia? Berbicara dengan perkataan yang harus, yang dibenarkan. Namun ia masih berlebihan turut besar. Ada 4 perkara yang berkaitan dengan bercakap dengan perkara yang tidak berfaedah dan tiada kebaikan, walaupun ia dibenarkan dan tidak diharamkan. Maknanya kita tengok apakah kesan orang bercakap banyak yang sia-sia, walaupun perkataan itu bukan haram, tetapi dia terlalu lebih-lebih bercakap yang sia-sia. Pertama, kesan banyak bercakap benda yang sia-sia. Menyebut pertama dicatat juga oleh para malaikat pencatat amalan. Bila kita bercakap benda sia-sia kosong, malaikat kiraman katibin yang mencatatkan pada kiri dan kanan kita ini, mereka catat semua. Ya, jadi menyebabkan mereka sibuk dengan bercatat. Padahal bila mereka catat, kosong-kosong saja mereka kata. Penat saja mengikut si hamba ini. Padahal hamba-hamba lain seronok saja malaikatnya khidmat. Pasal apa? Duduk catat amalan-amalan baik. Yang dia ni Allah letih dah, penuh buku. Tapi tak ada pun yang kebaikan. Ya, itu pertama. Ini dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib. Ya, maksudnya lebih kurang. Ya, ladaihi raqibun atid. Baru habis. Ya, maksudnya tidak diucapkan dari satu ucapan melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatatnya. Ya, ini adalah kita wajib beriman. Bila Allah bagi tahu kita, tak adalah apa pun ucapan yang keluar daripada seorang hamba, melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatatkannya. Jadi, jangan menyebutkan pekerjaan malaikat catat benda kosong. Baiklah dia catat benda yang boleh memberi faedah kepada diri kita.
di mana apa yang dicatatkan tidak mengandungi sebarang kebaikan buat dirinya. Ini kesan dia. Ya, malaikat pun mencela lah. Jadi malu sikitlah kepada malaikat ini. Kesan dia pertama. Yang kedua, orang yang bercakap kosong dan kelalaian semata-mata itu, catatannya akan diserahkan kepada Allah. Ya, bila? Di akhirat kelak. Jadi maka malulah kepada Allah. Yang paling takut sekali waktu orang merendah diri di hari akhirat, di hari pertimbangan segala amal. Pada ketika itu keluar perkataan yang karut-karut, keluar perkataan buat lawak bodoh di hadapan orang yang pada ketika itu semua tunduk takut untuk menerima keputusan amal. Tiba-tiba dimainkan perkataan-perkataan kita yang kosong-kosong itu. Apakah kesannya? Malu kepada Allah, malu yang kepada kebanyakan orang. Orang tahu ini jenis apa di atas dunia itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yang ketiga, catatan tersebut. Mana? Aduh cakap lebih-lebih ni. Yang banyak kosong ini. Catatan tersebut akan dibaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak dan di khalayak ramai dalam keadaan yang sangat memalukan. Masya Allah. Sebab kita tahu hari akhirat nanti, padang mahsyar ini penuh dengan huru-hara, penuh dengan takut, penuh dengan kegerunan. Kerana apa? Menanti hisab, menanti mendapatkan keputusan ataupun catatan buku amal kita. Maka sudah tentu pada waktu itu sangatlah orang menggeruninya. Tetapi pada masa yang sama dibacakan pula oleh malaikat di hadapan Allah tentang kelakuan si anu-anu yang berkata dengan perkara yang penuh memalukan. Yang keempat, kesan daripada berkata yang harus tapi berlebih-lebihan. Ya, yang sia-sia akan dipersalahkan kerana bercakap kosong. Sedangkan kehidupan, yakni tujuan kehidupan ialah untuk beribadat. Jadi kita tahu Allah Ta'ala sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan kamu wahai jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada kamu. Itu tujuan hidup kamu. Maka tiba-tiba didedahkan tujuan hidup ini ialah untuk lepaskan hawa nafsu dengan perkataan yang tidak elok. Lalu dia tidak mampu berhujah, yakni tak mampu nak berhujah di hadapan Allah untuk memberi alasan membela diri terhadap perkataan-perkataan yang dia telah lepaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa malu di hadapan keagungan Tuhan. Ya. Dan Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Baik. Kita baca juga tentang perkataan hukama, orang-orang yang cerdik pandai. Apa kata mereka? Iyyaka wal fudul. Iyyaka wal fudul. Fa inna hisabahu yaqul. Awaslah dari berlebih-lebihan dalam percakapan, kerana sesungguhnya hisabnya akan lama berpanjangan. Seperti yang kita telah huraikan setiap kali kita membaca kitab ini, kita kata walaupun belum tentu ada salah, walaupun belum tentu ada hukuman yang tidak baik, kerana dihisapkan segala perkataan kita yang harus, yang boleh tapi sia-sia itu, tetapi yang penatnya kerana menunggu masa yang panjang untuk dihisap, diperiksa setiap perkataan itu. Menunggu di hari akhirat merupakan satu seksa
yang sangat besar. Kerana apa? Kerana keadaan huru-hara, keadaan gerun, keadaan takut, keadaan yang dilambangkan pada hari padang mahsyar itu sangat menggerunkan. Sehingga ada yang tidak mampu lagi bertahan. Sehingga berkatalah mereka-mereka yang lama tertahan di padang mahsyar itu, daripada riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumlah apa saja pun walaupun ke neraka, sudah cukuplah, tidak tertahankan kami lagi menunggu seksaan ini, menunggu begitu lama, kerana nisbah lama hari akhirat dengan dunia ini, satu hari di padang mahsyar bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Satu hari di padang mahsyar di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun ketika di dunia. Kita ini 60 tahun lebih ni pun berasa lama sangat dah hidup. Bayangkanlah 1000 tahun yang diibaratkan satu hari menunggu. Sebab itulah untuk mengelak daripada menunggu yang lama ini, daripada hisab yang lama, hisabahu taul yatul, yakni hisab yang lama itu lebih baiklah ya dengan izin Allah kita memendekkan percakapan yang tidak perlu atau mengurangkan perbuatan yang sia-sia yang tidak perlu. Ya. Baik. Jadi sekarang masuk kepada menjaga hati. Jadi untuk makluman kita semua, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, termasuklah di dalam kitab kita ini. Kitab apa? Kitab Mutiara Minhajul Abidin telah menyebutkan Imam Ghazali, kalau kita berjaya menjaga 4 anggota yang disebutkan dalam kitab ini, yakni mata, telinga, apa dia lagi? Mata, telinga, lidah, perut dan juga hati. 5 ni. Dia dapat menyelamatkan segala kerosakan anggota seluruhnya. Kerana punca segala kesilapan, punca segala kerosakan terletak kepada anggota-anggota yang zahir 4, termasuklah anggota batin yakni hati yang. Jadi hati pun kena jaga sebab hati ini adalah merupakan tilikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kita kena jaga hati. Ya, jaga hati. Hati ini umpama perbendaharaan, tempat yang berharga dalam tubuh kita. Dalam tubuh ni yang paling berharga di mana? Hati. Bila kita sebut hati, dalam bahasa Arab dia panggil qalbun, bukan kalbun. Jangan guna kaf. Kalau kalbun artinya anjing. Qalbun khauf artinya hati. Baik. Hati ini biasanya ulama membahagikan 2. Hati ini bila kita sebut qalbun ada 2 makna. Pertamanya disebutkan qalbun jasmaniyun. Hati jasmani. Hati jasmani ini yang mana? Disebutkan organ. Organ yang ada di dalam dada kita. Aduh, yang berupa jantung pisang tu. Hak tu. Sakit hak ni hak dalam tubuh badan kita, organ hati tu ataupun organ jantung tu, sakit dia kena pi jumpa doktor. Tu satu. Ya, rawatan dia di hospital. Manakala hati yang kedua dia panggil qalbun rohaniyun. Ya, yakni inilah sesuatu yang halus yang Allah Ta'ala jadikan, di mana dengan qalbun rohani ini disebutkan juga dia dengan jiwa, disebutkan juga dengan nafsu, disebutkan juga dengan roh. Padahal dia satu makna, kata Imam Al-Ghazali. Inilah perkara halus yang Allah sebut dalam Quran, Qulir ruhu min amri rabbi. Maknanya, katakan wahai Muhammad, roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Sedikit sangatlah ilmu yang kita ketahui padanya. Inilah yang
dimaksudkan. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, kita berbicara dalam hal-hal kitab-kitab, bertemu dengan pelihara hati. Hati mana? Hati yang nombor 2 ni. Yakni hati dia panggil hati rohani. Ataupun hati yang halus yang ada di dalam tubuh kita. Yang boleh dengan hati tadi kita dapat mengetahui sesuatu. Dengan hati tadi kita dapat mengenal sesuatu. Dengan hati tadi kita dapat memegang sesuatu. Dengan hati tadi kita dapat bertekad sesuatu. Dan hati inilah tempat diletakkan akidah kita. Tempat diletakkan niat kita. Ni, hati ni. Maka kita kena jaga sungguh hati ini. Kerana hati ini kalau dinisbahkan kepada seluruh anggota, ia adalah seperti raja. Dan anggota-anggota lain adalah menteri-menterinya yang mengikut akan keputusan hati. Kalau hati elok, maka eloklah segala yang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu." Ketahuilah bahawa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh badannya. Namun jika segumpal daging itu rosak, rosaklah segala seluruh tubuh anggotanya. Ala ketahuilah, ia segumpal daging itu adalah hati. Jadi sebab itu ulama-ulama, lebih-lebih lagi ulama-ulama ahli sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang mementingkan ihsan, kesempurnaan, keikhlasan di dalam ibadat, termasuklah akhlak. Ya, sebagai Nabi SAW, ya, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kita disuruh mengikut akan perjalanan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita dituntut menjaga hati kita. Kerana hati yang baik ini membawakan kepada kebaikan bagi seluruh anggota yang lain. Saya tidak berniat untuk membaca uraian lagi tentang menjaga hati ini kerana kita sudah sampai kepada waktu yang kita tunggu-tunggu, sudah jam 10 pagi dan kita akan berhenti di sini untuk sementara waktu sehingga kita sambung pula perbicaraan kita pada hari Jumaat yang akan datang. Ya. Jadi sebelum itu, ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bukan saja sanggup menyertai kuliah online kita ini dari satu masa ke satu masa, bertekun dan bersusah payah, sabar pula dalam keadaan-keadaan ya begini yang tidak dapat bersemuka, tetapi di pihak tuan-puan tidak, orang kata, serai dan terus juga ya membantu kita dalam urusan dakwah, terutama dakwah di Sabah. Kemarin saya berasa teruja apabila seorang abang daripada pelajar Sabah yang kita bawa datang belajar di pondok kita Darul Hidayah di Sungai Mati Kedah ini telah menulis kepada saya menceritakan bagaimana takjub mereka kepada ahli keluarga mereka, yakni adik mereka ketika berada dalam cuti. Adiknya baru 3 tahun berada di sini, tetapi saya telah mendidik adiknya setahun di pondok kita di Sabah. Lepas sana 3 tahun, dia sudah datang 3 tahun sini dan insya-Allah dia akan habiskan pada hujung tahun ini, pada bulan Mac. Tetapi saya bercadang untuk nak menyambungkan pengajian dia kepada 2-3 tahun lagi. Apa yang takjub ialah apabila ada kematian yang berlaku dari kalangan mereka, yakni mereka ini daripada suku kaum dusun di negeri Sabah.
maka mereka dapati dalam keadaan begitu, mereka dapat melihat keupayaan adik mereka yang masih muda boleh menjadi imam solat jenazah, boleh menjadi orang yang membaca talqin di kubur, dan boleh juga membuat tahlil dan mengetahui upacara tahlil bagi jenazah. Sehingga apa perkataan abangnya kepada saya, kami tak sangka dengan budak ini. Kami tidak sangka-sangka dengan dia. Maknanya, manalah orang boleh sangka dengan begitu kembali anak murid kita ke kampung, ya, dengan tajaan yang telah sama-sama datang daripada orang-orang yang cintakan anak-anak diberikan ilmu, dapat berkhidmat kepada agama dan kepada masyarakat, lebih-lebih lagi keluarga mereka. Maka mudah-mudahan orang yang menaja pelajar-pelajar ini sudah tentulah akan mendapat kelebihan daripada hasil yang mereka tunaikan itu, dan mudah-mudahan ada lagi tampil untuk terus menaja pelajar-pelajar yang kita ambil daripada anak-anak asnaf yang mana mampu sangat, yang mana tidak mampu sangat untuk belajar, dan kebanyakan mereka adalah daripada mu'allaf, saudara baru Islam kita. Terima kasih. Kita terus bekerja, kita terus berdakwah, kita terus memohon keampunan Allah, dan banyakkan selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, membenarkan syariatnya, membesarkan syariatnya dengan menuntuti segala yang disuruh dan menjauhi yang dilarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannata wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu dari Allah, dan jika ada mana-mana kekurangan, kelemahan diri saya sendiri, wallahu